Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa manusia purba jika Nabi Adam AS hanya turun sekitar 10,400 tahun dahulu? Sebelum meneruskan tontonan video ini, sila subscribe, like, share dan komen. Siapa manusia purba jika Nabi Adam AS hanya turun sekitar 10,400 tahun dahulu sahaja? Untuk kisah ini, saya ingin merujuk kepada tulisan dan audio yang telah saya buat pada tahun 2005 dahulu, iaitu sekitar 15 tahun dahulu, sewaktu saya berusia 48 tahun. Ayuh kita ikuti bersama. Persoalan 5. Siapa pula manusia purba? Perbincangan kita sebelum ini menyatakan bahawa Nabi Adam AS diturunkan ke bumi sekitar 10,390 tahun dahulu. Tetapi, penemuan-penemuan oleh ahli kaji purba atau arkeologi menunjukkan bahawa manusia primitif telah wujud lebih dari 4 juta tahun dahulu dan menghuni bumi ini. Gambar-gambar di bawah ini diambil dari perisian Microsoft Encarta Reference Library 2004. Jika demikian, siapa manusia primitif atau manusia purba ini? Menurut teori evolusi yang diasaskan oleh Darwin, kita atau manusia sekarang ini berasal dari manusia primitif ini. Tetapi teori evolusi ini telah banyak ditentang. Yang pasti, kita tentunya tidak boleh menerima hakikat bahawa kita ini berasal dari beruk. Kita adalah anak cucu Nabi Adam AS, manusia sempurna dan bukan anak cucu beruk. Dialog seperti mana yang diungkapkan di dalam kitab suci Al-Quran dan ternukil di dalam surah Al-Hijr ayat 28 hingga 31 seperti di bawah merujuk kepada kejadian manusia. Manusia yang dimasukkan adalah manusia sempurna yang kepadanya akan diamanahkan satu tanggungjawab bagi mengurus dan mentadbir di muka bumi ini. Dialog yang dimasukkan adalah seperti berikut. Ayat 28. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ayat 30. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama. Ayat 31. Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang bersujud itu. Dialog malaikat. Dialog ini mengenakan asal kejadian manusia. Manusia yang diertikan sebagai manusia sempurna, bukan manusia primitif, bukan manusia purba dan bukan manusia dahulu. Jadi secara fizikalnya di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala mengaturkan evolusi manusia dari peringkat awal berupa manusia primitif atau manusia purba yang dibentuk fizikalnya cenderung menyamai haiwan lain seperti chimpanzee atau apes atau gorila atau monyet sekitar 4 juta tahun dahulu. Secara perlahan-lahan bentuk ini melalui proses evolusi bersama evolusi yang berlaku terhadap permukaan bumi sehingga menjadi manusia dahulu sekitar 12,000 tahun dahulu. Dari segi otaknya pula, manusia primitif atau manusia purba yang pada awalnya memiliki saiz otak yang kecil seperti haiwan lain hanya maju di paras otak reptilia atau medulla oblongata dan cerebellumnya sahaja. Ia kemudiannya hanya maju setakat otak mamalia atau limbic system atau otak perasaannya sahaja. Otak manusianya mungkin belum terbangun pada peringkat manusia primitif atau manusia purba ini dan kemudiannya menjadi lebih sedikit cerdiknya apabila mencapai tahap manusia dahulu. Lebih cerdik sedikit otaknya bermaksud lebih sedikit dari haiwan mamalia lainnya. Ia hanya setakat mampu untuk membuat peralatan asas, hanya mampu melukis bagi menyatakan perasaannya di dinding-dinding gua tempat tinggal mereka. Itulah kecerdikan yang ada pada manusia dahulu ini. Kecerdikan yang tidak lebih dari itu, tetapi melebihi haiwan mamalia lainnya. Itulah manusia primitif, itulah manusia purba, itulah manusia dahulu. Ia bukanlah manusia yang dimaksudkan di dalam surah Al-Hijr ayat 28 yang diberitakan kepada para malaikat dan iblis. Manusia yang Allah Subhanahu Wa Taala mahu malaikat dan iblis bersujud kepadanya adalah siap sempurna kejadiannya, adalah manusia sempurna.
Manusia sempurna yang dijadikan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam seperti yang disebut di dalam surah Al-Hijr ayat 28. Manusia sempurna tersebut adalah Nabi Adam alaihissalam yang dari keturunannya lah kita manusia sekarang ini wujud. Jika sekiranya kita merujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 30 dari kitab suci Al-Quran, maka kita akan menemui pernyataan seperti di bawah. Ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah, yakni manusia di muka bumi. Mereka malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan manusia di bumi ini orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami sentiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan menjawab, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Orang yang membuat kerosakan. Pernyataan malaikat itu menunjukkan seperti di waktu itu, yaitu sebelum Allah SWT menjadikan Nabi Adam AS, di atas muka bumi ini telah wujud segulungan makhluk yang dirujuk oleh malaikat sebagai orang yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah. Malaikat pula tahu bahawa seorang khalifah, yakni manusia yang mahu dijadikan oleh Allah SWT itu, iaitu Nabi Adam AS, bentuknya hampir serupa dengan makhluk penghuni bumi yang diistilahkan oleh malaikat sebagai orang yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah. Jadi bentuk Nabi Adam AS yang mahu dijadikan oleh Allah SWT itu hampir serupa dengan makhluk di bumi itu. Makhluk di bumi ketika itu yang dirujuk oleh malaikat, mungkin ia adalah Australopithecus afarensis. Jika dialog malaikat itu berlaku pada sekitar 4 juta tahun dahulu, ia mungkin Australopithecus africanus. Jika dialog malaikat itu berlaku pada sekitar 3 juta tahun dahulu, ia mungkin Australopithecus boisei atau Homo nudofarensis. Jika dialog malaikat itu berlaku pada sekitar 1.8 juta tahun dahulu, ia mungkin Homo erectus atau genus Homo. Jika dialog malaikat itu berlaku pada sekitar 1.5 juta tahun dahulu. Mungkin juga dialog malaikat itu merujuk kepada Homo neanderthalensis yang hidup sekitar ratusan ribu tahun dahulu, atau mungkin manusia dahulu, atau dipanggil juga Homo sapien yang hidup sekitar 150,000 hingga 12,000 tahun dahulu. Sememangnya ada keserupaan bentuk makhluk ini, terutama Homo neanderthalensis dan Homo sapien dengan Nabi Adam AS yang ketika itu mahu dijadikan oleh Allah SWT. Tetapi serupa tidak semestinya sama. Mereka itu makhluk yang hidup puluhan atau ratusan ribu tahun dahulu sebelum Nabi Adam AS dijadikan. Mereka ini haiwan mamalia yang ganas dan buas kerana belum lagi diletakkan otak kemanusiaan padanya. Mereka inilah yang dikatakan oleh malaikat sebagai orang yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah, seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Sekali lagi diulang, serupa bukan bererti sama. Orang tua-tua ada menyebut, juga tercatat di dalam kitab tua-tua, bahawa Adam atau bapa kepada makhluk serupa manusia itu ada ramai. Ada yang mengatakan jumlah Adam ini sekitar 10,000. Adam kita adalah Adam yang terakhir, iaitu Nabi Adam alaihissalam seperti yang disebut di dalam Al-Quran yang dibincangkan sebelum ini. Adam yang terawal mungkin sebagai bapa kepada makhluk yang dipanggil Australopithecus afarensis. Adam berikutnya mungkin sebagai bapa yang darinya keturunan Australopithecus africanus membiak dan akhirnya pupus setelah tempoh masa yang agak lama. Keturunan Australopithecus boisei mungkin berasal dari Adam yang ke-7,777, juga kemudiannya pupus. Keturunan Homo neanderthalensis yang hidup hampir sezaman dengan keturunan Australopithecus boisei mungkin berasal dari Adam yang ke-7,788. Sementara keturunan Homo erectus atau genus Homo mungkin berasal dari Adam yang ke-9,321 dan 9,327. Adam yang ke-9,977 pula mungkin melahirkan keturunan yang dipanggil Homo neanderthalensis yang dikatakan hidup di kawasan Eropah, manusia dahulu. Akhir sekali, Adam yang ke-9,999 pula mungkin melahirkan manusia dahulu yang dipanggil Homo sapien yang hidup puluhan ribu tahun dahulu sehingga sekitar 12,000 tahun dahulu.
Makhluk ini bentuknya sangat hampir serupa dengan kita manusia moden ini. Mereka sudah punya asas otak kemanusiaan. Itu yang membolehkan mereka melukiskan perasaan mereka di dinding gua tempat mereka tinggal. Mereka sudah tahu membuat peralatan asas untuk kehidupan kegunaan hidup. Walaupun hampir serupa dengan kita manusia moden, tetapi mereka bukan datuk nenek kita. Mereka ini Allah SWT nyahkan atau pupus dari muka bumi sekitar belasan ribu tahun dahulu. Benih keturunan mereka pupus seperti pupusnya makhluk bernama dinosaur. Mereka ini lebih terserlah sifat kebinatangannya, sifat kebuasannya, sifat keganasannya jika dibanding dengan manusia moden. Malaikat mengistilahkannya sebagai orang yang membuat kerosakan dan menumpahkan darah di muka bumi. Mereka bukan Nabi Adam AS dan bukan keturunan Nabi Adam AS. Mereka hidup lebih dahulu dari Nabi Adam AS dan keturunan baginda. Bermulanya era manusia sempurna. Setelah makhluk-makhluk ini melakukan kerosakan di atas muka bumi ini, Allah SWT mengenyahkan atau memupuskan keturunan mereka dari muka bumi ini. Setelah itu maka tibalah masanya Allah SWT menjadikan manusia sempurna yang mau dijadikan khalifah. Maka dijadikannya lah Adam yang ke-10,000, iaitu Nabi Adam alaihissalam. Sekitar tahun 8385 sebelum Masihi, Nabi Adam alaihissalam pun diturunkan ke muka bumi bersama Ibu Hawa untuk memulakan satu keturunan baru setelah semua keturunan Adam yang dahulu-dahulu pupus. Dari sini bermulalah keturunan Nabi Adam alaihissalam, Adam yang ke-10,000 dan Ibu Hawa yang kita gelar manusia moden, manusia sempurna yang memiliki otak kemanusiaan yang cukup sempurna. Kesempurnaan otak kemanusiaan inilah yang melayakkan kita diberikan akal supaya mampu mengambil tanggungjawab sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Malangnya istilah Homo sapien masih lagi melekat sebagai istilah saintifik kepada manusia sempurna ini. Di mana rasionalnya teori evolusi? Jika benarlah teori evolusi, di mana kita dikatakan berasal dari beruk yang mengalami proses evolusi, kita cuba bayangkan begini. Jika asalnya wujud makhluk bernama apes, dan apes ini mengalami proses evolusi mengikut masa sehingga kemudiannya menjadi chimpanzee, tentu segala apes yang wujud ketika itu akan menjadi chimpanzee dan tiada lagi wujud apes di atas muka bumi ini. Kemudian chimpanzee pula mengalami proses evolusi 1 juta tahun misalnya, menjadilah gorila agaknya. Maka sepatutnya pupuslah pula segala chimpanzee dan wujud pula gorila pada zaman tersebut. Kita sambung lagi, iaitu gorila ini pula mengalami proses evolusi sehingga menjadi beruk, maka pupus gorila dan wujud beruk. Berikutnya pula beruk mengalami proses evolusi sehingga menjadi monyet, tentunya pupus beruk dan wujud monyet. Terakhir sekali, monyet pula mengalami proses evolusi katakan 300,000 tahun sehingga menjadi manusia, iaitu kita. Sepatutnya segala monyet yang ada ketika itu akan pupus dan akan hanya wujud manusia. Apa yang pasti sekarang ini di tahun 2005 masih wujud makhluk bergelar apes, chimpanzee, gorila, beruk, monyet dan manusia. Kesemua makhluk-makhluk ini masih wujud. Apakah hanya sebahagian dari apes sahaja yang mengalami proses evolusi dan sebahagian lagi terus mengekalkan bentuk asal sebagai apes sehingga apes masih wujud sehingga sekarang? Jika demikiannya halnya, kesianlah sebahagian apes yang terus mengekalkan keapsannya dan tidak kemudian yang menjadi manusia. Sedangkan sebahagian dari apes yang bernasib baik mengalami proses evolusi sehingga menjadi manusia. Itulah kebodohan teori evolusi ini, biarpun sehingga sekarang ini masih ada peminat setianya. Di dalam menilai teori-teori yang mendatang seperti ini, kita seharusnya merujuk kepada buku manual yang telah disediakan oleh Yang Maha Pereka dan Yang Maha Pencipta manusia ini. Tentunya dia tahu yang mana baik dan yang mana buruk kepada manusia yang diciptakannya. Buku manual itu adalah kitab suci Al-Quran. Malah kita bernasib baik juga punya buku penerangan tambahan yang diistilahkan sebagai hadis dari Rasulullah SAW. Dalam satu ceramah, Ustaz Muhammad Al-Amin ada menyebutkan siapakah manusia yang sebelum Nabi Adam AS diturunkan ke bumi itu, iaitu manusia purba. Kita ikuti potongan ceramah Ustaz Muhammad ini. Bab yang pertama, Al-Quran ada menceritakan bagaimana sebahagian kisah Quran ada sebut, sebahagian kisah Quran tak sebut.
bab pertama untuk memahami Islam dan sejarah ataupun Islam dan juga tamadun. Bab pertamanya, Islam ataupun Al-Quran ada menyatakan ada kisah yang Quran ceritakan, ada kisah yang Quran tak ceritakan. Ini kita jumpa dalam surah Al-Ghafir ayat ke-78. Surah Al-Ghafir ayat 78, Allah Subhanahu wa taala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Dan sesungguhnya kami mengutuskan kepada kamu rasul-rasul dari sebelum kamu. Dari mereka ada yang kami ceritakan kepada kamu, dan dari mereka ada yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Sebagai contoh, ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian, sebagai contoh, dalam Quran Allah Subhanahu wa taala cerita mengenai bagaimana kita semua daripada Adam alaihi salam. Tapi bila Adam diturunkan, wallahu alam, sebahagian ahli sirah menyatakan Adam ni baru 7,000 ke 10,000 tahun saja lepas. 7 ke 10,000 tahun yang lepas. Maksudnya daripada Nabi Adam AS sampai Nabi Isa AS lebih kurang 7,000 tahun, lebih kurang Isa ke kita lebih kurang 2,000 tahun, kurang lebih lah 7 sampai 10,000 tahun. Habis tu ditemui satu jasad yang dikaji struktur kulit dia berbelas ribu tahun. Kalau Adam 7 hingga 10,000 tahun dulu, ada jasad yang ditemui, dikaji struktur kulit dia berbelas ribu tahun, macam manusia, macam manusia, tapi struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Ini siapa? Contoh macam perak men macam manusia, dikaji struktur kulitnya berbelas ribu tahun. Habis kata Adam 7 hingga 10,000 tahun. Kalau betul itu berbelas ribu tahun, maknanya dia macam Adam, tetapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Macam manusia tapi bukan manusia. Lepas ada satu orang ulama, dia buat buku ataupun buat kitab, Adam sebelum Adam. Macam Adam tapi bukan Adam. Macam manusia tapi bukan insan yang Allah sebut dalam Quran. Sebab insan Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia ini sebaik-baik kejadian.